live ni aku minta kalau boleh kau ceritakan sikit apa sebenarnya yang membuatkan kau ni beria sangat nak dedahkan pasal Abdul Hamim ni. Okey Abang Zri. Apa pun, Assalamualaikum semua kepada follower Abang Zri. Rasa bangga juga pada Abang Zri bagi laluan untuk saya cakap. Alhamdulillah. Pertama sekali saya nak betulkan sikit. Tadi saya dengar live Abang Zri berkenaan dengan saya bagi maklumat dengan Jebat. Untuk pengetahuan semua, saya memang tak pernah berhubung langsung dengan Jebat. Maknanya saya tak pernah berhubung, tak pernah kenal, ataupun saya bukan daripada tim Jebat ataupun tim mana-mana. Saya keluar atas dasar saya seorang diri. Dan maklumat yang saya dapat dekat saya ni adalah maklumat daripada pihak keluarga sebelah Long Tiger sendiri. Dia bagi sahabat-sahabat dia juga. Dia bagi dekat informan saya. Maknanya daripada Bukit Gambir juga maklumat ni. Bukan daripada Jebat ataupun daripada siapa. Dia sampaikan dekat saya. Dan saya rasa bila saya cek balik dia punya dokumen, lepas tu saya compare dengan maklumat-maklumat daripada netizen. Jadi saya rasa benda ni perlu satu penjelasan. Jadi bila saya ambil keputusan, saya fikir masak-masak, dan saya tahu masa saya dedahkan maklumat ni, saya minta penjelasan kepada Abdul Hamim ni. Abdul Hamim ni nama dia tengah meningkat, tengah dipuja. Jadi saya rasa kalau saya dedahkan ni memang masalah saya dah. Lepas tu saya fikir-fikir, saya rasa perlulah dedahkan jugalah. Tak apalah, pasal kita fikir ramai sangat orang Melayu kita, dan saya rasa betul-betul yakin yang Abdul Hamim ni bukan daripada bangsa Melayu kita. Jadi saya tak seronok tengok. Dan saya di dalam jemaah pun saya ada bersama dengan jemaah, dan saya bukan baru dalam jemaah. Jadi saya rasa benda ni perlu diperbetulkan. Dan untuk pertama kali saya live malam tu menggunakan satu point saja, saya persoalkan identiti dia. Maksudnya saya stay je dengan satu point untuk saya minta dia bagi penjelasan identiti dia. Jadi live yang pertama pun sama, live yang kedua pun sama, ketiga pun sama sampai ke hari ini. Maknanya saya punya permintaan tu individu atas diri saya, disebabkan saya anak Melayu dan saya berada dalam perjuangan jemaah pertubuhan di Malaysia, dan saya adalah warga negara Malaysia, dah tentunya anak Malaysia. Jadi saya berani ke depan dan mohon penjelasan daripada Long Tiger ni. Dan akhirnya setelah kita berempat pula 2-3 hari ni, sampaikan, saya pun rasa macam kita perlukan sokongan daripada sahabat-sahabat lain. Jadi saya berhubung dengan 2-3 orang sahabat, dan akhirnya saya berterima kasih banyak kepada Abang Zri kerana dia adalah killer bagi kita punya saya punya tuntutan ni. Abang Zri adalah killer, dan akhirnya hari ni kita dapat satu kebenaran lah berkenaan dengan siapa Long Tiger ni. Dan bro, semua rakyat Malaysia semua dah buka mata dah. Bro, dalam hal ni aku rasa adalah baik juga untuk engkau bercerita tentang ialah engkau berhubung dengan keluarga yang mana telah menjadi mangsa rogol kepada Abdul Hamim akal Long Tiger ni. Jadi aku rasa perkara ni, sebab ada orang cakap ini perempuan ni sengaja buat, ada yang kata wanita ni tarik report. Jadi aku yakin kau dah berhubung dengan keluarga mangsa. Boleh kau kongsikan dekat sini pasal perkara ni, sebab kita tak nak orang cakap oh ni sebenarnya nak menginaya. Kita bukan nak menginaya siapa-siapa, betul? Tapi betul, ini perlu dijelaskan kepada netizen, kepada rakyat ni. Ya. Okey, maklumat yang kita dapat daripada penjelasan Tuan punya diri, sebab kita ada bersama-sama dengan Tuan, walaupun kita tak berjumpa ke depan, tapi kita ada maklumat. Report yang 2019 tu sehingga ke hari ini, report tu adalah report yang aktif. Maksudnya bukan ditarik balik ataupun cumanya dia report tu dia stay ada, tapi dia tidak disiasat sampai ke hari ini. Maksudnya
kalau kata Long Tiger dia cakap hari ni, kita tak tahu tu siasatan pihak polis, tapi bagi pihak mangsa ni, report dia adalah aktif. Maklumat yang kita dapat, report dia adalah aktif dan report dia berjalan. Itu atas siasatan polis lah untuk ambil keterangan kedua-dua pihak macam mana. Ada apa-apa kenyataan daripada abangnya kepada mangsa tu, bro? Kenyataan orang setakat ni, tangkapan dibuat di atas report tersebut. Jadi macam Tok Singa call semalam tu betul lah. Memang dia kata dia tak tarik report kan? Memang betul report. Dan kita tengok pula kenyataan report polis daripada Abdul Hamim ni semalam, dia hanya report kepada Tok Singa. Itu adalah satu jadi persoalan kepada kita. Dan dia menyebut dia akan menyaman Tok Singa. Kenapa dia tak sebut dia nak menyaman ataupun nak report, nak menyaman fitnah kepada mangsa report? Itu lebih kuat. Sebab Tok Singa hanya mendedahkan, yang membuat tuduhan adalah mangsa tu. Kenapa report yang dibuat oleh Abdul Hamim ni tidak tertuju kepada mangsa tu sendiri? Betul. Itu satu benda yang jelas bagi kita tengok. Betul. Tapi yalah, sepanjang kau korek-korek ni, kita dapat tahu bahawa memang Abdul Hamim ni memang pandai bercakap, bro. Dia hebat bercakap, bro. Dia hebat. Betul. Dia mungkin ada satu talent yang dia boleh melembutkan orang, menundukkan hati orang, boleh memberi sesuatu yang sampai orang tu taat kepada dia. Dan kita tengok hari ni, sebelum ni ramai yang dia Abdul Hamim ni, dia punya taktik dia punya modus operandi dia, apa-apa yang dia buat salah, orang-orang yang dia dah tarbiyah ni akan backup dia. Itu kekuatan dia. Kalau ikut kekuatan dia, tak ada kekuatan. Dia bukan orang Melayu dan dia bukan warga negara. Dia tak ada kekuatan langsung. Tetapi talian hayat dia diberikan oleh bangsa-bangsa kita sendiri. Itulah kelemahan kita sendiri yang sebenarnya. Tapi tak tahu, bro. Benda ni. Tak tahu. Macam aku cakap lah, ada masa kita jadi bodoh. So aku rasa yang ikut dia ni sebab dia bodoh. Dia tak tahu siapa Abdul Hamim ni. Dia tak tahu kan. Dan aku pun dapat info mengatakan bahawa Abdul Hamim ni dia kuat untuk mengugut, seperti mana yang dia mengugut mangsa tu, bro. Ya, betul. Dan saya nak orang kata bagi satu semangat yang kuat kepada mangsa. Sebab mangsa ni dia menghadapi trauma ni, report pertama yang dibuat 2019 sampai ke hari ni, dia still dengan prinsip dia. Maksudnya dia, kita faham dia, maklumat yang kita dapat, dia pun diugut, dia pun macam-macam dia kena. Tetapi dia still sampai ke hari ni oleh kerana doa dia. Itu salah satu kekuatan bagi kita semua sampai terbongkarnya siapa Long Tiger. Ini antara doa orang yang tertanya. Isteri orang, bro. Ya. Itulah yang menjadi, kadang-kadang kita bangsa Melayu ni kadang-kadang boleh bertindak di luar kewarasan berkenaan bila terjadinya isu yang sangat kompleks macam ni. Kadang-kadang emosi kita, kadang-kadang perbuatan kita boleh terkeluar daripada dalam sat. Tapi alhamdulillah setakat hari ni tak ada apa lagi yang kita buat dan akhirnya tertuduh ni boleh diambil oleh polis untuk siasatan. Alhamdulillah. So info terbaru sekarang ni macam mana? Info terbaru pasal dia ni? Info terbaru yang lastly saya dengar tadi, dia telah menyerah diri. Mula-mula pada petang tu polis turut cari dia dengan mangsa sendiri, dengan penduduk sendiri. Tapi dia lari. Lepas tu malam ni dia menyerah diri. Jadi bila dia dah menyerah diri tu, kita bagi siasatan penuh lah kepada PJM dan kita mohon kepada PJM untuk menyemak balik semua report yang kita buat. Sebab kalau ikutkan banyak report atas individu bernama Abdul Hamim ni. Daripada segi bukan kita nak dia daripada segi dia rogol je. Rogol tu kalau pemangsa stay report dia on, maknanya kita mohon siasat. Tetapi ada lagi report lain. Maknanya kita nak pihak polis membuka semua siasatan, membuka semua report. Kita tak nak satu report pun tertinggal. Pasal kalau ikut kesalahan ataupun ikut langgar peraturan, report-report
yang telah dilaporkan di polis, kita berharap pihak berkuasa polis untuk ambil tindakan lah untuk report tersebut. Baik bro, cantik tu. Dan setakat hari ni macam cakap lah bro, kita bukan nak dedahkan aib tetapi aku rasa perkara paling penting kita kena ingat bahawa Abdul Hamim ni sendiri pernah dijatuhkan hukuman bersalah kerana merogol. Dan kalau ikut rekod 5 tahun penjara dan 3 sebatan. Dan tadi ada seorang yang memaklumkan kepada aku bahawa sebelum ni pun ada satu kes juga yang mana merogol, tetapi mangsa enggan membuat laporan polis sebab malu maruah keluarga. Dan kalau ikut daripada yang 26/9 ni bermakna ada 3 kes rogol. Jadi ini perkara yang serius bro. Dan mengenali warga asing ni mengenali warga asing, macam video yang viral aku pukul warga asing tu adalah kerana warga asing ni membuat gangguan seksual. Jadi ini sebenarnya signal kepada rakyat Malaysia, signal kepada orang perempuan. Ini betul kita boleh cakap cinta itu buta, tetapi berhati-hati kerana warga asing ni akan mengambil peluang, mengambil kesempatan di atas apa yang mereka ada. Dan seperti mana yang ditunjukkan oleh Abdul Halim ni dengan kes rogol yang dia ada, please orang perempuan termasuk abang-abang yang ada ni, tolong jaga adik perempuan masing-masing. Kita tak nak perkara yang orang cakap seperti mana yang berlaku pada mangsa rogol ni berulang berkali-kali. Cukup. Betul. Saya nak bagi satu lagi, saya nak nasihatkan dan saya sendiri pun akan pantau untuk family Abdul Hamim, untuk isteri dan anak dia. Kita sendiri faham yang bersalah, yang membuat onar adalah Abdul Halim, tetapi isterinya, anaknya adalah daripada ada keturunan darah Melayu. Isterinya Melayu. Jadi saya berharap sahabat-sahabat kita, dan saya sendiri akan berhubung dengan sahabat-sahabat di luar untuk melihat keperluan mereka, makan minum mereka. Jika Abdul Halim ini ditahan dengan lama untuk siasatan ataupun dibawa ke mahkamah, dan jika dia dapati bersalah, dijatuhkan hukuman, saya minta warga Muar, warga Johor berdekatan dengan Bukit Gambir, tolong pantau, tolong tengok kebajikan isteri Abdul Hamim dan anak beliau. Semoga cukup makan pakainya, semoga tak susah, sebab mereka ini adalah daripada isteri dia adalah Melayu dan anak dia adalah anak Malaysia. Jadi kita mohon simpati pada dia, pada dua insan ni memang tak bersalah lah. Yang bersalah betul-betul Abdul Hamim ni. Betul bro. Dan itulah dia utusan rimba. Dia berkomunikate dengan saya lah. Jadi banyaklah kita orang ni buat kerja pun boleh tahan juga kan. Ada lagi lah kan, Tok Singa lah, Jai lah, ada lah beberapa lagi individu ni. Dan bro, kita sekali lagi nak ingatkan, bukan kita nak aibkan sesiapa, bukan kita nak jatuhkan maruah sesiapa, tidak. Tetapi apa yang kita buat ini adalah untuk kebenaran, untuk mendedahkan kepada rakyat, khususnya orang Melayu, supaya mereka berhati-hati dan beringat. Dan apa yang paling penting adalah untuk make sure kita ni orang Melayu, ni tanah air kita. So janganlah jadi bodoh sangat, kan, taksub membabi buta, yang mana akhirnya seperti mana yang berlaku dalam kes Abdul Hamim Akal Lone Tiger ni, tak sia-sia dah jadi bodoh dalam hidup kita ni. Bro, dia satu je. Saya fikir pasal mula-mula, saya memikirkan yang ada tindakan berani. Saya fikir hari ni saya ada, bila saya mati, di mana kedudukan isteri, anak, cucu, hari ni kita boleh jaga, kita boleh pandang, kita boleh lawan, kita boleh berhabis-habisan. Tetapi besok bila kita mati, anak cucu kita, siapa yang nak lawan untuk kita? Kalau orang-orang macam Lone Tiger ni diberi tempat, diberi kedudukan, diberi pangkat, adakah terjamin anak-anak cucu kita besok? Yang tu kena faham betul-betul. Yang tu saya berani meletakkan yang saya di depan. Saya berani buat pendedahan. Walaupun saya terima beberapa ugutan, tak ada masalah. Saya berani jalan. Sebab saya pun bukan daripada mana-mana orang ataupun tim yang besar. Saya fikir saya Melayu. Jatuhnya saya percaya kepada semangat Melayu. Jatuhnya seorang Melayu belakang lain akan bangkit membela. Jadi saya tak risau. Saya akan serik
hari ni saya cukup bersyukur dan alhamdulillah apa yang kita cita-citakan tu tercapai. Baik. Okey bro, terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada netizen. Ya, sama. Terima kasih kepada netizen. Terima kasih kepada semua yang jadi belakang takbir punya fighter. Terima kasih banyak-banyak kepada semua sekali. Alhamdulillah bro. Okey bro, thank you. Assalamualaikum. Okey, baik. Waalaikumsalam. Jangan lupa keep update Baik. Roger. Okey. Tu utusan rimba. Yang ini pula saya nak call kawan baik. Jebat Derhaka. Dia ni kawan baik lah. Kawan baik kepada Jebat Derhaka. Kenal? Nama dia Don. Orang panggil dia Don Jai. Dia ni sebenarnya antara yang terawal lah sebelum ni lagi. Dia dah bagi tahu saya pasal Abdul Hamim ni, tapi saya tak ambil pot sebab saya memang tak minat pun benda-benda macam gini. Sebab bidang saya ni politik, bercakap untuk menyedarkan orang Melayu. Tapi bila Don Jai bagi tahu dia ni Rohiyah, dia ni jual nama Melayu, dia ni ugut orang, dia ni pau orang, jadi saya rasa perlu untuk saya tampil bercakap perkara yang sebenar untuk sedarkan orang Melayu. Sebab saya sebenarnya gosip-gosip ni saya tak minat, tapi demi perjuangan orang Melayu saya kena bercakap. Ni saya call dia. Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam. Ya. Bro, kat mana? Ada kat rumah ni bro, tengah buat kerja sikit. Ni aku tengah live ni bro. Jadi perkongsian malam ni tengah live dengan kau ni sekarang ni. Jadi bukan apa, aku nak minta engkau, yelah, sebab engkau dengan Jebat ni aku boleh kategorikan rapat engkau dengan Jebat, kan? Jadi aku tahu ada perkara yang kau berkomunikate dengan Jebat ni sebelum ni lagi, sebelum isu ni timbul 2 hari 3 hari ni berkenaan dengan Abdul Hamim Akal Long Tiger ni. Jadi aku harap kalau boleh kau kongsikan, sebab yang lain pun nak tahu apakah yang menyebabkan Long Tiger ni dengan Jebat ni betul-betul beria sangat. Dan Jebat ni antara orang yang pertama, walaupun kita tahu dia ni gila, walaupun kita tahu dia ni tak betul, merapu, kan? Tapi dia orang yang terawal yang bercakap pasal Long Tiger ni. Boleh bro kongsikan? Okey bro, cerita dia macam ni. Okey. Bila saya tengok Long Tiger ni beria datang nak pergi approach Jebat apa semua kan. Macam kita nak tahu juga dia ni siapa. Tiba-tiba nama dia Long Tiger lah. Macam something saya kita tengok dekat live Facebook dia asyik cabar orang kan. Jadi sampai satu masa kita nak tahu juga dia ni siapa. Sebab dia kena respect kat orang lama ni. Faham tak? Dekat dalam media sosial ni dia kena respect orang yang lama. Jadi bila dia langgar benda tu, etika dia tak ada, bercakap dengan orang pun dengan style buang ajar yang tak betul. Jadi kita cuba korek dia ni. Kan? Siapa dia ni yang sebenarnya? Lepas tu saya pun macam share lah dengan Jebat apa semua, bagi tahu okey ini. Lepas tu tengoklah Jebat apa yang Jebat entah dia. So dekat sini, yelah macam saya cakap lah, kita nakkan kebenaran, betul tak? Sejauh mana? Sebab dia public figure, betul tak bro? Betul. Jadi dia kena tunjuklah kebenaran dan dia kena jawab lah persoalan-persoalan macam bro lah. Bro public figure, orang tanya bro ni apa semua tu, semua dia kena jawab dan dia kena buktikan siapa dia ni yang sebenar. Betul. So apa yang Jebat cakap dengan kau bro? Jebat cakap tu je lah. Dia bagi info dia, ni family dia apa ni, sini dia cerita lah pasal latar belakang si ni. Jadi dekat situ dia tak apa lah, sebab dia memang dah berentak dengan Jebat. Okay, cakap go on lah bro, kau dedahkan siapa dia yang sebenar dia. Pada mungkin tak kan. So sekarang ni Jebat bila keluar bro? Jebat bila keluar? Itu Allahualam bro, tak pasti lah saya bro. Sebab saya pun tak mengikuti sangat. Kita bukan apa, kita cuma nak selamatkan orang Melayu je. Jangan terperdaya dengan orang luar. Itu cerita yang sebenar dia bro. Jadi bila ramai orang Melayu cium tangan dia, ramai orang Melayu sanjung dia, kan? Tapi Don, macam aku cakap ada masa kita jadi bodoh. Jadi mereka yang cium tangan dia, cium pipi dia, angkat dia, dukung dia apa semua ni,
Mereka-mereka ni tak kenal je siapa, Don. Kalau kau tak kenal pun, mungkin kau pun perkara yang sama juga kau buat. Kan? Jadi ada masa yang bodoh. Jadi kita tak payah keluarkanlah gambar-gambar dia orang ni semua. Macam kita bincang tadilah, kesian dia orang ni semua, aib dia orang semua kan. Betul lah. Cukuplah. Kita jaga aib. Memang betul lah macam bro cakap, kita kena jaga aib. Macam orang tak tahu, so kita kena maafkan orang. Jadi ada juga serangan-serangan peribadi ke atas saya, mengatakan saya ni pun maruah jebat apa semua. Jadi saya ni Melayu kita, supaya jangan maruah Melayu kita dipijak-pijak oleh orang asing. Betul. Okey. Saya harap lepas ni jadikan pelajaran. Betul. Semua netizen siasat dulu siapa orang ni untuk percaya dia sebagai fan, untuk mengidolakan dia. Lepas tu baru tahu macam mana cerita dia kan. Betul. Ini bukan nak buka aib siapa-siapa bro. Tak ada buka aib siapa-siapa. Sebab ini dia dah melanggar etika dia, dah terlalu biadab sangat cara dia bercakap, tak ada respect orang. Konon-konon macam dia seorang je kepada gangster, something lah dekat Malaysia ni. Ayo, Kita sahabat-sahabat kita ramai juga bawah tanah ni. Tapi tak adalah macam tu. Betul. Sebab apa yang saya tengok, dia mula berani nak cakap pasal perlembagaan, nak cakap pasal PDRM, nak cakap pasal SPL. Semua dia nak langgar lah. Pendekkan cerita dia ni, semua dia nak langgar. Ibarat kepala dia macam ada batu tau. Lepas tu dia kata, dia tak salah langgar, dia langgar tiang, bengkak. Lepas tu minta IC. Dia langgar, lepas tu dia minta IC. Aku tak mahu. Langgar dia minta IC kan. Lepas yang jam kan. Mampu lah. Okey Don. Terima kasih atas perkongsian ni. Terima kasih Don. Okey bro. Roger. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tu Don Jai. Dia terawal dia lah. Duk telefon saya, bro kena balon ni, Long Tiger ni kena balon. Saya malah lah kan. Kita ni, saya ni orang kenal saya ni politik. Kan? Cerita-cerita gaduh-gaduh macam tu tak minat. Tapi bila satu persatu kita nampak benda ni bahaya, maka kenalah. Jadi saya nak telefon pula. Ni orang yang mula-mula mendedahkan secara langsung pasal Abdul Hamim akal Long Tiger ni. Semalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tok. Salam. Aku tengah buat live ni. Aku dah ikut lah. Okey, jadi sekarang ni macam kita bincang semalam lah. Jadi aku rasa ni pun peluang terbaik untuk hang jelaskan tentang apa yang berlaku. Sebab semalam kau dedahkan, kau telefon perempuan tu mangsa rogol. Kemudiannya kau nak buat kebenaran, tapi bila malamnya si Abdul Hamim ni buat report polis ke atas kau, ugut nak saman kau. Jadi aku rasa kau perlu untuk bercakap ni dengan live aku yang ada ni, perkara yang sebenarnya, apa yang sebenarnya yang kau nampak sekarang dalam isu ni sekarang ni. Kat mana sebenarnya yang salahnya ni, yang dia nak saman kau ni? Okey, baik. Assalamualaikum kepada semua follower Bapak Azri. Aku pun terima kasih banyak hang panggil aku live ni. Pertama sekali aku cerita macam ni lah. Aku kawan dengan dia selagi mana dia nak buat benda kebenaran. Tapi hari ke hari aku nampak dia cuba nak pakai aku. Dia dah minta aku, dia kata, Tok, hang ada tak lubang ataupun kaki dalam KDN? Aku tak boleh buat. Ada kawan aku ni, sebab dia ada CJ dia tak dapat IC pun nak try minta. Aku cerita lepas kes macam ni, baru aku tahu kata dia nak minta untuk diri dia sendiri. Yang ni yang aku cerita betul, hang tak percaya hang tanya muka aku. Aku pun ada bincang, aku tanya muka hang ada tak apa ni lubang dalam KDN? Engkau dia tanya aku lah. Aku tanya hang pun dah. Tok Singa tanya saya, ada lubang KDN tak? Saya cakap tak ada, saya tak kenal KDN ni. Baru saya teringat, rupanya Long Tiger tengok, Tok Singa ni punya dah baik dengan si Abdul Hamim ni, sampai tanya ke pasal KDN. Tak tanya pun pasal apa KDN, rupanya untuk Abdul Hamim ni. Siut betul lah budak ni. Lagi tu dia nak bawa, dia nak suruh aku pergi jumpa dengan Datuk Ayub kan, minta biji sebab aku ada sikit lah kenal dengan ni. Jadi aku kata kat dia, start dengan aku, start dia yang dia kelak dengan aku tu sebab kes ni lah. Aku kata dia, ya mula boleh, aku pun tak boleh nak jumpa ikut-ikut sebab Datuk Ayub Khan ni kawan rapat dengan arwah aku, bukan aku yang boleh jumpa ikut-ikut. Betul lah. Start tu dia jadi macam, dia kata, takkan kawan-kawan pergi jumpa. Aku pun tak bukan kawan, kata masalah ni. Masalah ni, kita nak pergi jumpa ikut-ikut tak boleh.
bagi masuk lah kata. Dia macam mendesak aku. Jadi sebenarnya aku pun dah backup dia banyak sebenarnya kan. Aku cuba nak tolong. Cuma sebab aku minta maaf, aku tak tahu dia ni memang. Kalau aku tahu memang aku tak ikut lah. Minta maaf kan. Ya, ada masa dalam hidup kita ni masa kita bodoh. Ada hari bodoh. Jadi aku terima lah hari bodoh tu. Jadi kita ni nak bawa dia seperti mana dia beritahu dia nak berjuang agama Islam apa semua. Tapi cara dia tu macam aku yang rapat dia ni sebenarnya macam ni. Mungkin orang tak tahu. Dia kawan dengan aku dalam masa dia buruk. Ayah apa badan dia buruk, orang tu dia buruk ni. Padahal dia dalam masa sama dia pun baik dengan dia.